Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi dengan topik bab 8, masih 8.1, iaitu mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi fungsi tersebut berdasarkan perwakilan dia, iaitu pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan dengan tepat. Okey, kita teruskan lagi. Sebelum tu, jom kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ni, iaitu hari Ahad hari tu. Kita ada belajar tentang hubungan dapat diwakilkan dengan 5 cara, iaitu yang pertama pasangan tertib, yang kedua rajah anak panah, yang ketiga graf, keempat jadual dan kelima persamaan. Okey, kat situ cikgu ada kongsi tau gambar pasangan tertib ni kita tulis macam mana. Gambar rajah anak panah, gambar graf, gambar jadual dan seterusnya. Persamaan tu cikgu ada tulis fx. Nanti kita tengok kenapa cikgu tulis fx. Okey, kita teruskan lagi dengan penerangan ni. Okey, gambar ni gambar apa ni? Perwakilan apa kita guna ni? Rajah anak panah. Jadi, bila kita sebut rajah anak panah, kan, dia mestilah ada dia punya nama-nama lain kan? Okey, kita tengok yang pertama. Yang kedua-dua ni adalah set K dan set L. Apa itu set K ni? Okey, set K ialah domain. Unsur-unsur di dalam set K ini dinamakan sebagai objek. Ingat, sebelah kiri kita, K tu domain dan unsur dalam dia tu kita panggil sebagai objek. Okey, set L pula ialah kodomain. Unsur-unsur yang dihubungkan dari set K ke set L dinamakan sebagai image. Okey, jadi unsur dalam ni kita namakan objek. Unsur ni kita namakan sebagai image. Tapi dia kata unsur yang dihubungkan. Maksud dekat sini, C ni tak hubungkan mana-mana pun kan? Dia tak ada pun dari sini ke C ke, tak ada. Jadi, C ni bukan image lah. Okay, boleh faham ah? Okey, jadi dia kata julat. Julat bagi fungsi ialah ABD. Kenapa C bukan julat? Sebab C dia tak hubungkan dari objek kepada image. Okay, C tak ada dia hubungkan dari mana-mana pun. C tak ada garis mana-mana pun. Dia seorang-seorang dia je. Tapi C dikira dalam kodomain. Ingat beza tu. Jadi, K pula dah. K ialah domain. Unsur dalam tu kita panggil objek. L ni kodomain. Unsur dalam tu kita panggil image. Unsur yang dihubungkan ya. Cikgu ulang. Unsur yang dihubungkan adalah image. Julat adalah image. Julat sama dengan image, cuma cara penulisan julat adalah berbeza. Bila kita tulis julat, kena ada curly bracket. Kena ambil berat juga untuk benda ni ya. Bila tulis julat, kena ada curly bracket. Bila tulis domain, kena ada curly bracket. Bila tulis kodomain, kena ada curly bracket. Curly bracket ni apa dia cikgu yang ni? Yang tu. Yang ni bracket kita panggil. Kan? Yang ni curly. Curly bracket. Okey. Untuk mudah kita ingat, cikgu bagi tips. Sebelah kiri, tak kiralah set K ke A ke B, apa pun sebelah kiri, kita namakan sebagai X. Dan sebelah kanan, set L ni, ataupun apa-apa set sebelah kanan, iaitu kodomain tu kita panggil Y ataupun fx. Ni akan mudahkan kita untuk buat graf dan bina jadual lagi. Okey. Kita tengok lagi dengan lebih lanjut. Okey, dekat sini dia kata pasangan tertib. Pasangan tertib, bila kamu nak tulis, kamu tulis set apa dia tu, buat curly bracket dalam kurungan objek dan image. Ataupun cikgu cakap tadi X atau Y. Okey. Jadi yang kedua rajah anak panah. Rajah anak panah yang macam ni tu.
Kan yang tu kan. Sebelah kiri domain, sebelah kanan kodomain. Anak panah yang menghubungkan objek ke image. Kena ada anak panah. Tapi kalau objek tu tak ada image, tak payahlah buat anak panah. Jangan kamu buat anak panah pula sebab dah tak ada, orang cakap apa? Dah tak ada image kan. Tak perlu buat anak panah lah, biar je. Yang ketiga graf. Graf ni macam biasalah, ada paksi X, ada paksi Y. Jadi paksi X kodomain, paksi Y kodomain. Ni paksi Y ni. Ni paksi X. Plot dalam ni, plot kat dalam graf ni kan, kita ikut objek dengan image. Okey. Jadi bila kamu nak plot tu, kamu kena ikut objek dengan image lah. Kalau contoh dia kata 2, 1. Okey, jadi kamu plot lah ni X, ni Y dia. Plot macam biasa dekat paksi, macam kita belajar koordinat tu. Okey, tapi kalau dia kata dia bagi objek sahaja 2, image dia tak bagi, tak perlu plot lah. Sebab dia tak ada pair. Okey, boleh Seterusnya adalah jadual. Jadual ni tu kita ada domain X dan kodomain. Okey, yang atas ni domain X, ni kodomain, ataupun kita boleh tulis juga sebagai X set apa tu. Okey, seterusnya yang terakhir adalah persamaan. Persamaan ni sebenarnya Y ni kita cakap juga Y sama dengan X, tapi bila melibatkan fungsi, kita labelkan sebagai macam ni. Fx sama dengan sekian. Okey. Okey, jadi kamu kena ingat 5 cara ni, cara nak tulis. Bila kamu dah betul-betul faham, kamu akan mudah untuk tulis. Oh, jadi sekarang ni masih kurang jelas lah cikgu. Okey, masih kurang jelas kan? Jom kita buat latihan sama-sama. Okey, daripada soalan ni dia kata set integer n adalah 1, 2, 3, 4. N 1, 2, 3. Maafkan cikgu. Curly bracket ya. Okey, so dia kata Z pula adalah 1, 4, 9, 16. Okey, jadi sekarang ni dia kata wakilkan gabungan set dalam kelima-lima bentuk tu dengan kita ada 5 kan. Pasangan tertib, graf, jadual, persamaan, rajah anak panah. Kita ada 5 tadi. Jadi sekarang ni disuruh kita wakilkan. Jadi pasangan tertib macam biasa, cikgu cakap tadi, kena ada curly bracket. Dalam dia kita buat bracket. Jadi ni cara tulis dia lah. Okey, seterusnya rajah anak panah. Rajah anak panah kamu kena ingat ada domain, ada kodomain dan kena ada anak panah. Okey, tu seperti tu rajah anak panah. Seterusnya adalah jadual. Okey, jadual set N duduk kat atas. Set N ni domain, kodomain duduk kat bawah. Benda ni kena buat betul sebab nanti kita akan nak buat graf nanti. Okey, jadi kamu cuba tengok ni. 1, 1. Kamu tak boleh buat 1, 3, 4, 2. Kamu buat ikut suka je, tak boleh. Kamu kena buat dia sebagai pair lah. Ni salah lah. Kamu kena letak dia dengan pair dia. Pasangan dia. 1 dengan 1. 2 dengan 4. Tengok kat sini balik. 3 dengan 9. 3 dengan 9. 4 dengan 16. Okey, kita teruskan lagi. Kita dah ada jadual. Okey, yang seterusnya graf. Graf ni macam kita buat koordinat lah. Kita ada paksi. Okey, kita ada Y, kita ada X. Jadi kat sini tadi kita dah cakap ni X, ni Y. Jadi sekarang ni kita plot macam biasa. Tengok dia kat sini. 1, 1. 2, 4, 3, 9, 4, 16. Kamu plot macam biasalah. Ni 1, 1. Okey, dengan 2 pula kita tengok 2 ni. Pair dengan apa ni 2? Dengan 4. Okey jadi tu untuk graf.
Kalau kamu perasan, benda ni semua saling berkait. Dari pasangan tertib, rajah anak panah, graf, jadual, semua saling berkait. Okey, yang terakhir ada persamaan. Persamaan ni paling penting lah sebab last sekali. Untuk 8.2, kamu akan guna persamaan ni. Jadi dekat situ kamu cuba tengok cikgu tulis. 1 sama dengan dalam kurungan 1 kuasa 2. Sebab apa cikgu cakap kuasa 2? Bila kamu baca balik soalan, dia cakap set kuasa 2. Dari situ dia dah bagi dah. Kuasa 2 maksud dia X kuasa 2. Jadi, kamu cakap Y sama dengan X kuasa 2. Betul tak? Okey, tapi cikgu tukar Y tu kepada Fx. Sebab apa cikgu tukar kepada Fx? Sebab nanti kamu nak plot macam ni. Fx sama dengan X kuasa 2. Nanti kamu akan tulis macam ni. X kamu 1. Jadi 1 kuasa 2 sama dengan 1. Dia akan tulis macam tu balik. Jadi 1 ni adalah, okey, 1 ni apa dia? Objek. Ni image dia. Kan? Setakat ni, kalau kamu ada apa-apa yang tak faham, boleh WhatsApp cikgu lah nah. Okay. Kita teruskan dengan soalan kedua. Untuk tingkatkan lagi kamu punya kefahaman. Okey, ni soalan kedua. Dia kata, diberi S 1, 2, 3, 4. R 2, 5, 8, 11. Hubungan dari set S kepada set R. Maksud dia hubungan dari domain. Set S tu domain. Set R kodomain. Maksud dia set S tu unsur dalam dia objek. Set R tu adalah image. Ialah darab 3 tolak 1. Wakilkan fungsi tersebut. Okey. Jadi dekat sini kamu tengok untuk soalan macam ni, cikgu suka buat nombor 5 dulu. Sebab dia persamaan. Bila kamu betul persamaan, baru kamu dapat pairkan dia. Baru kamu dapat cari pasangan tertib, rajah anak panah dia, jadual, graf. Okey, cikgu bagi contoh. Jadi, bila cikgu cakap, bila sebut persamaan, kita buat fx sama dengan apa? Dia kata darab 3 tolak 1. Jadi, X darab 3. 3X tolak 1. Betul tak dia cakap macam ni kan? Okey, kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh. Mana-mana pun boleh. Nak buat macam ni lah cikgu. Ikutlah. Sama je dengan macam ni, betul tak? Sebab darab 3. X darab 3. Okey. Jadi dekat sini kamu nak tengok pasangan dia apa dia ni? Okey. X ni adalah objek. Objek dia 1 tolak 1, kamu akan dapat 2. Ni adalah image. Ingat 1 ni objek, 2 adalah image. Jadi seterusnya kamu cikgu dapat dari mana? Daripada soalan. Sebab ni cikgu nak tengok S dia ni. Ni S. Set S. Jadi jawapan yang cikgu akan dapat adalah set R. Sebab nanti kita nak buat pasangan tertib dengan rajah anak panah ni, kita nak buat pasangan dia, kita nak buat dia punya anak panah kan. Jadi 3 1 sama dengan 5. Jadi pasangan 1 adalah 2. Pasangan 2 adalah 5. Okey, jadi untuk F3. Okey, kenapa cikgu letak dalam ni 3? Kenapa cikgu tak letak 1 ke 2 ke? Sebab dekat sini kita kata X. Bila kamu letak X kat sini, sama dengan yang ni. Kamu masukkan balik sahaja dan kira macam biasa. Jadi 3 darab 3, 9 tolak 1, 8. Jadi yang terakhir dia kata F4 sama dengan 3
tolak 1 sama dengan 11. Jadi, kamu dah boleh buat pasangan tertib dah. 1 dengan 2. Pasangan tertib dia. 2 dengan 5. 3 dengan 8. 4 dengan 11. Andai kata soalan cakap berikan sampai 5. Walaupun dalam soalan ni tak ada. Okey, ni cikgu cakap contoh. Sambung sahaja pengiraan kamu. F5 3 darab 5 tolak 1. Berapa? 3 darab 5, 15. Tolak 1 dapat 14. Andai kata soalan suruh buat apa? Macam dia kata ramalkan jika objek 5 berapakah imejnya. Jadi, kamu masukkan sahaja dalam pengiraan. Objek 5, masukkan dalam pengiraan, kamu akan dapat imej 14. Kalau dia kata, okey, dia kata objek nak 10 lah. Masukkan saja. Okey, 3, 10. Dia kata objek 10, tolak 1. Dapat 29. Boleh kat situ. Tu berdasarkan ramalan kita cakap. Macam tu. Okey, tadi cikgu dah buat nombor 5, betul tak? Jadi, bila kamu cikgu dah buat nombor 5, kita dapat dah tahu cara nombor 1 kita buat macam mana. Okey, cikgu buat sebagai dia punya unknown tu, cikgu buat sebagai M lah, cikgu cakap kan. Okey, buat macam biasa. Tadi pairing ni kita dapat apa tadi? 1 dengan 2. Lepas tu 2 dengan 5. Lepas tu kita dapat 3 dengan 8. 4 dengan 11. Jadi ni sahaja. Pasangan tertib tulis macam ni je. Okey, lepas tu dia kata raja anak panah. Okey, buat macam biasa raja anak panah dia. Okey, kamu cakap yang ni. Okey, yang ni domain. R adalah kodomain. Betul tak? Okey, kamu isi nanti. Okey. Jangan risau. Cikgu tunjuk sebagai draft dulu. Nanti cikgu akan share jawapan dengan kamu. Nombor 3 dia kata jadual. Okey. Jadual. Jadi kat sini kita kata apa? Sini S, bawah R. Nombor 4 graf. Okey. Kamu boleh nak tulis S. Kamu nak tulis S ke set S ke terpulang. Terpulang dekat kamu. Okey, labelkan. Okey, kat tepi tu sekejap lagi cikgu akan tunjuk gambar. Cikgu akan masukkan gambar. Jadi, tu adalah jawapan dia. Boleh cuba buat. Lepas tu baru tengok, bandingkan dengan jawapan dia selepas ni. Okey, kalau ada sebarang soalan, cikgu tak faham lah cikgu macam mana nak buat pasangan tertib raja anak panah jadual ni semua. Jangan malu-malu, WhatsApp sahaja cikgu. Okey? Okey, jadi ni adalah kerja rumah kamu. Dia kata apa? Nyatakan domain, kodomain, objek, imej dan julat hubungan berikut. A dan B. Okey, kalau kamu tak tahu macam mana nak tulis, kamu boleh rujuk modul muka surat 76. Yang ni cikgu tak suruh lukis pun, cikgu suruh nyatakan sahaja domain, kodomain dia apa dia, objek, imej dia apa dia. Okey, soalan kedua. Dia kata diberi set M ialah domain. Okey, yang ni kamu kena baca sikit lah. Dia ada pengiraan sikit. Lepas tu set C pun dia kata bina perwakilan data. Kalau nombor 2 tu dia kata nyatakan persamaan. Persamaan yang mana? Persamaan tu yang fx tu. Okey, yang ni raja anak panah dan jadual. Yang ni dia kata nilai A, B, C, D. Maksud dia cikgu nak tahu A berapa nilai dia. Okey. B berapa nilai dia. Okey, bila dah tahu baru lengkap. Bila dah tahu baru kamu boleh tulis M sama dengan berapa. Baru kamu boleh tulis bagi lengkap. Okey .
Itu sahaja untuk hari ini. Okey, anda berhak hebat, kejayaan milik setiap insan. Jangan takut, jangan segan untuk tindakan yang awak lakukan. Terima kasih sudah menonton dan jika ada masalah, boleh WhatsApp cikgu. Jangan lupa kerja sekolah, hantar jawapan dekat Telegram kelas sebelum 10.30 pagi. Jangan lupa hantar tau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.